Tulis 5 ayat lengkap tentang gambar. Bahasa Melayu penulisan bahagian A. Hari ini kita akan belajar bagaimana menulis ayat mudah situasi di dalam sebuah ward di hospital. Berikut kertas penulisan bahagian A. Jom kita sama-sama baca arahan yang terdapat pada kertas soalan ini. Gambar menunjukkan situasi di dalam sebuah ward di hospital. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Jom kita lihat pada gambar yang diberi. Seperti yang dapat anda lihat, ini adalah situasi di dalam ward di sebuah hospital. Jom kita lihat antara aktiviti yang terdapat dalam gambar. Yang pertama kita ada, nampak tak? Perhatikan siapa dalam gambar dan juga apa orang dalam gambar sedang buat. Aktiviti kedua ataupun gambar kedua. Siapa ya subjek dalam gambar ni? Apa agaknya yang sedang dilakukan oleh subjek? Ketiga, kata kerja di sini apa ya? Apa agaknya objek yang sedang dipegang oleh dua orang wanita itu? Keempat, kena pasti apa agaknya perbuatan yang sedang dilakukan oleh subjek nombor 4 ini. Dan yang kelima, kena pasti apa agaknya aktiviti yang sedang dilakukan oleh subjek nombor 5. Terlebih dahulu, hari ini saya akan tunjukkan kaedah SKOP. SKOP? Apa tu ya? Baiklah, jom cikgu terangkan apa maksud di sebalik SKOP ini. S mewakili subjek ataupun siapa dalam gambar. K mewakili kata kerja ataupun apa orang dalam gambar sedang buat. Perbuatan orang dalam gambar. O mewakili objek apa ada dalam gambar ataupun subjek pegang apa. Ia boleh mewakili sama ada benda hidup ataupun benda bukan hidup. P mewakili perluasan, mewakili tempat ataupun emosi dan mungkin idea sampingan yang boleh anda berikan berkaitan dengan gambar. Baiklah murid-murid, jom kita mula bina ayat. Kita lihat pada gambar yang pertama. Kena pasti ataupun perhatikan apa yang berlaku pada gambar yang pertama ini. Kita mulakan dengan subjek ataupun siapa dalam gambar. Ya, betul tu. Anda nampak seorang doktor. Anda boleh namakan doktor ni ataupun anda boleh gunakan penjodoh bilangan seorang doktor. Baiklah, cadangan cikgu. Dr. Sofia. Ini ialah Dr. Sofia. Anda tahu kan apa tugas seorang doktor? Baiklah, kita teruskan dengan kata kerja, iaitu perbuatan. Apa agaknya yang sedang dilakukan oleh Dr. Sofia? Betul tu, merawat. Kita teruskan dengan objek ataupun siapa yang sedang berada dengan Dr. Sofia. Nampaknya Dr. Sofia sedang merawat pandai keadaan pesakit. Kita teruskan dengan perluasan. Dr. Sofia merawat keadaan pesakit. Di mana ya? Betul tu. Di dalam ward itu. Baiklah murid-murid, jom kita baca ayat yang lengkap ini bersama-sama. Dr. Sofia merawat keadaan pesakit di dalam ward itu. Dapat tak? Baiklah, jom kita pergi bina ayat yang kedua. Ini gambar yang kedua. Kena pasti antara subjek dan juga kata kerja yang terdapat dalam gambar. Kita mulakan dengan subjek. Siapa ya yang berbaju putih ni? Ini ialah jururawat. Penjuru bilangan bagi jururawat. Seorang jururawat. Seterusnya, kata kerja. Apa agaknya yang sedang dilakukan oleh jururawat ini ya? Ya, jururawat ini sedang memeriksa objek yang terdapat pada gambar. Ini alat tekanan darah. Ia digunakan untuk memeriksa tekanan darah sama ada ia berada pada kedudukan yang normal ataupun tidak. Tekanan darah. Jadi, seorang jururawat memeriksa tekanan darah
siapa? Pesakit. Perluasan kita boleh tambahkan dengan berhati-hati. Ingat ya, subjek seorang jururawat, kata kerja ataupun apa yang sedang dilakukan oleh jururawat ini memeriksa. Memeriksa apa? Tekanan darah pesakit dengan berhati-hati. Baiklah murid-murid, jom kita baca ayat yang lengkap ini bersama-sama. Seorang jururawat memeriksa tekanan darah pesakit dengan berhati-hati. Gambar yang ketiga, mulakan dengan subjek. Subjek yang boleh anda nampak ada 2 orang. Apa kata kita guna 2 orang jururawat? Kata kerja. Apa agaknya ya yang sedang dilakukan oleh 2 orang jururawat ini? Betul tu. Memasang. Memasang apa ya? Anda perhatikan apa yang sedang dipegang oleh 2 orang jururawat ini. Ataupun objek yang berada hampir dengan 2 orang jururawat ini. Objek. Nampak tak yang cikgu bulatkan ini? Ini adalah cadar. Jadi, jururawat sedang memasang cadar yang bersih. Kita teruskan dengan perluasan. Kenapa agaknya ya jururawat ini memasang cadar yang bersih? Pandai untuk kegunaan pesakit lain. Baiklah murid-murid, jom kita baca ayat yang lengkap ini bersama-sama. 2 orang jururawat memasang cadar yang bersih untuk kegunaan pesakit lain. Ayat yang keempat, baiklah murid-murid, sila kenal pasti aktiviti dalam gambar yang diberikan. Kita mulakan dengan subjek. Subjek dalam gambar ialah seorang jururawat. Apa agaknya ya yang sedang dilakukan oleh jururawat itu ya? Kata kerja, membantu. Objek ataupun siapa? Seorang pesakit. Perluasan, dengan memimpinnya ke bilik air. Dapat tak? Baiklah, jom kita baca ayat ini bersama-sama. Seorang jururawat membantu seorang pesakit dengan memimpinnya ke bilik air. Ayat yang kelima, mulakan dengan subjek. Subjek kita, seorang jururawat. Kata kerja, melakukan tugasnya. Kali ini tidak guna O ya, kita terus kepada perluasan. Apa ya perluasan yang paling sesuai? Di kaunter dengan tekunnya. Ini kaunter, di mana tempat jururawat bertugas. Baiklah murid-murid, jom kita baca ayat yang lengkap ini bersama-sama. Seorang jururawat melakukan tugasnya di kaunter dengan tekunnya. Dapat tak? Baiklah murid-murid, tugasan anda pada hari ini, anda boleh tampal gambar yang cikgu beri tadi dan salin semula ayat yang telah kita bincangkan tadi. Kita lihat ayat yang pertama. Dr. Sofia merawat keadaan pesakit di dalam wad itu. Kedua, seorang jururawat memeriksa tekanan darah pesakit dengan berhati-hati. Ketiga, 2 orang jururawat memasang cadar yang bersih untuk kegunaan pesakit lain. Ayat yang keempat, seorang jururawat membantu seorang pesakit dengan memimpinnya ke bilik air. Yang kelima, seorang jururawat melakukan tugasnya di kaunter dengan tekunnya. Bagaimana anda nak tulis ya? Pastikan anda tuliskan hari, tarikh, jangan lupa garis tau, tuliskan arahan. Baiklah, arahan kita, gambar menunjukkan situasi di dalam sebuah wad di hospital. Tulis 5 ayat yang lengkap tentang gambar tersebut. Anda boleh gunting dan tampal gambar yang cikgu beri nanti dalam buku ini. Dapat tak? Anda boleh terus menulis ayat yang pertama seperti yang cikgu tunjuk ini. Pastikan anda menulis ayat dengan lengkap dan kemas.
Baiklah murid-murid, itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya anda rasa pembelajaran dan perkongsian cikgu pada hari ini menarik dan bermanfaat, sudi-sudikan tekan butang like. Sekiranya anda belum subscribe, sila subscribe channel saya. Jangan lupa tekan loceng agar anda mendapat notifikasi terkini daripada saya, Cikgu Lin Z. Tinggalkan komen anda atau anda boleh berikan sebarang cadangan sebagai penambahbaikan channel Simply Being Lin Z. Sudi-sudikan juga tekan butang share dan kongsikannya bersama rakan-rakan anda yang lain. Akhir kalam daripada saya, Cikgu Lin Z. Hidup berilmu dikongsi bersama untuk manfaat kita semua. Assalamualaikum dan bye. Jangan lupa subscribe dah.